Salam salimna bihaqi Ahmad minallah aminallah. Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil innal batil kana zahuqa. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Begitulah suka, begitulah cinta, kasih dan sayang, sehingga tiadalah, gugurlah kemurkaan. Besarnya rasa kasih dan sayang itu mengalahkan kemurkaan, menggugurkan kemurkaan. Maksudnya luluh, gugur dosa-dosa kau. Apabila kau suka kepada yang bersih, sentiasa suci, habis dosa kau, gugur jatuh bagaikan air hujan membasahi bumi. Tercicir semua, sapu bersih semua dosa yang kecil, dosa yang besar. Apabila kau sentiasa dekat kepada yang bersih, kepada yang sentiasa suci, lagi yang sentiasa disaksikan. Sebagaimana minyak dengan wangi tak pernah berpisah, minyak tak pernah wangi. Esa kepada wangi, maka minyak mendapatkan wangi. Begitulah aku kepada kau, wahai murid. Keredaanku, kasih sayangku, doaku menyertai hidup dan kehidupan kau. Nyatanya ilmu risalah bab kesucian sudah pun nyata dalam pikiran, akal, dalam hati yang sentiasa bersih, tertanam di dalam lautan yang paling dalam. Itulah hati yang suci, bagaikan mutiara yang bercahaya, nur mutiara mutmainnah. Itulah hati jiwa yang tenang, itulah dirimu. Sentiasa diterima, meminta doa, sentiasa dijunjung. Berbalik kepada engkau menjunjung kasih, aku sentiasa memberikan kasih tanpa pun kau minta. Sudah pun aku reda kepada kau, wahai murid. Sudah pun aku membuat pengakuan, sentiasa aku bersaksi yang kau bersih, yang kau sentiasa sudah suci. Maka daripada itu, istiqomahlah kau dalam membina, membentuk, membangun diri, tubuh, jasad, jasmani kau. Itulah persaksian. Sentiasalah kau laksanakan At-Taubah 103. Itulah sentiasa persaksian ada pada diri. Tidaklah aku bersaksi apabila kau tiada istiqomah. Sentiasa kau istiqomah, itulah sentiasa persaksian. Barakallahu. Yang dikasihi Allah, yang diridai Allah, sememangnya lah ianya kekasih, pesuruh, siddiq, amanah, tabligh, watanah. Apabila dia siddiq, dia tidak amanah, maka dia bukan nabi. Apabila dia siddiq, amanah, dia tidak tabligh, dia bukan nabi. Apabila dia siddiq, amanah, tabligh, tidak ada watanah, maka ianya bukan nabi. Kesempurnaan siddiq, amanah, tabligh, fatonah itu wujudnya diri Muhammad yang beserta diri rahasia, insan kamil mughammil, derajatnya khalifatul haq, kedudukannya. Maka disebutlah ia Muhammad Rabbul Alamin. Ketika kau bersih, menyampaikan yang bersih, kau menjadi contoh untuk kepada yang mau bersih.
Ketika kau suci, jadikanlah dirimu contoh yang suci, maka kau dijadikan contoh. Itulah orang yang mencontoh. Tidaklah kau disebut mencontoh apabila diri kau tidak sebagai contoh. Maka daripada itu, janganlah kau risau, janganlah kau kecil hati. Buang semua, bunuh semua rasa letih, lesu, penat, boring. Jangan ada lagi di dalam dirimu. Istiqomahlah kau, sampaikanlah kepada yang berhak, walaupun satu ayat. Ilmu berguna itu untuk disampaikan. Ilmu yang berguna itu dipakai semasa hidup, ditumpangi semasa kau tiada. Berkah apabila kau sudah tidak lagi ada di dunia. Beralihnya kau dari satu alam menuju kepada alam yang lain, kau dikenang orang. Kebaikan sentiasa dalam ingatan, kebersihan sentiasa dalam genggaman, kesucian sentiasa nyata dalam kehidupan. Kau tiada pernah binasa. Tidaklah kau dikatakan hawasul hawas apabila kau tidak dikenang dalam kebersihan kesucian kau. Aku sudah reda kepada engkau. Kutitah-tahkan risalah bab kesucian pada dada kau yang sentiasa bersih, yang sentiasa suci. Aku pula yang menyaksikan. Perakuan diriku mewujudkan kesucian pada pikiran. Perakuan persaksian kesucian menyatakan diri Adam Sufi pada dirimu. Sentiasalah kau menyampaikan risalah bab kesucian. Dalam satu bahtera tiada lagi yang tertinggal. Dalam satu istana tiada lagi yang binasa. Bagaikan bahtera, kutitah-tahtakan engkau sebagai nahoda. Bagaikan istana, engkaulah rajanya. Tanggung jawab penuh kepada dirimu. Aku sentiasa membimbing apabila engkau tersesat. Aku sentiasa mengingatkan apabila kau lalai. Aku sentiasa menyehatkan apabila kau sakit. Aku sentiasa membahagiakan apabila kau susah. Aku sentiasa melebihkan apabila kau kekurangan. Aku sentiasa menjaga kau apabila kau terlena, lupa, gagal, ataupun kau tidak memahami satu kaedah, satu perjalanan risalah bab kesucian. Ku besarkan kau yang sempit, ku bawa kau yang tertinggal, ku angkat apabila kau terjatuh. Begitulah aku kepada engkau. Maka satu pintaku, kenanglah risalah bab kesucian, ingatlah segala pesanku, sampaikanlah di dada yang sebelah kanan itu. Benalah mahligai kesucian di dalam hatimu, tenanglah jiwamu. Pada engkau Abdul Raja minallah, amin Allah akhirat. Murid sebenar-benar murid yang sudah kutitah-tahtakan. Tauliah bersama engkau, hidup dalam kehidupan. Ku beriktiraf engkau, ku persaksikan engkau, ad-dunya wal akhirah. Barakallah. Bersama-sama jamaah, bersama-sama keluarga besar Nur Mutiara Mutmain. Satu dapat, semua dapat. Satu selamat, semua selamat. Satu tamat, semua tamat. Tiada satu pun yang tertinggal. Barakallah. Amin Allah akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pada diri yang sentiasa suci lagi sentiasa disaksikan, telah mendengar dan telah menerima akan apa-apa titah tahta yang telah disampaikan sebentar tadi. Berjanji diri ini untuk terus istiqamah dalam mensucikan akan diri ini dan melaksanakan akan penyempurnaan hal kesucian itu. Tidaklah diri ini akan meninggal atau melupai, apatah lagi menjauhi akan bab ilmu kesucian ini. Akan dijunjung, akan dibawa kemana jiwa pergi dan akan diberikan, dimanfaatkan kepada mana-mana diri yang ada hak ke atasnya. Kepada diri yang sentiasa suci lagi sentiasa disaksikan. Diri ini senantiasa mendapat bimbingan, mendapat santunan, juga mendapat penyaksian. Ini terbukti dan nyata senyata-nyata bahawa bukanlah sahaja untuk diri ini, tetapi ianya mencakupi kepada mana-mana diri yang mengaku benar-benar sungguh-sungguh murid Ahmad minallah Muhammad aminullah akhir. Janganlah pernah mahu berlepas daripada senantiasa mensucikan penglihatan, mensucikan pendengaran,
mensucikan perkataan, mensucikan rasa, hayal, ingat, pergerakan dan sebagainya. Itulah dinamakan suci, sebenar-benar suci. Ingat kepada semua jamaah sekalian, apa-apa yang telah dikalamkan sebentar tadi bukanlah terkhusus hanya untuk diri ini, malahan ianya kepada semua yang telah diakui murid oleh diri yang berkalam. Assalamualaikum yang maha mulia duli Tuanku Sri Paduka Baginda Maharaja Diraja. Daulat Tuanku, Patik Pacal yang hina ini masuk menghadap dan menghatur sembah menyembah Patik ke bawah kemuliaan yang maha mulia duli Tuanku. Sembah Patik mohon diampun. Yang maha mulia duli Tuanku, bah malam ini sesi yang akan dibahas adalah 7 tingkatan alam raib. Sekiranya diri Patik Pacal yang hina ini layak untuk mendapatkan pemahaman tentang 7 tingkatan alam raib ini dari yang maha mulia duli Tuanku, mohonlah diri Patik untuk bisa dipahamkan yang mulia. Sudah pun ditetap, sudah pun dijanjikan. Tiadalah aku saksi yang tiada membuka, menepati akan janji yang sudah dititahkan kepada engkau. Maka secantiknya malam ini dan seluruh ahli keluarga besar Nur Mutiara Mutmainnah dan seluruh ahli keluarga besar Nur Mutiara Ma'rifatullah, bawalah, bukalah minda, sejukkan hati, tenangkan jiwa, bukalah kepahaman, ambillah secantik-cantiknya, sebaik-baiknya kepahaman. Gunalah logika, gunalah akal pikiran, bukalah hati yang bersih, yang suci untuk menerima risalah rahasia bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hal keadaan raib yang terutama sekali, yang spesifik sangat sekali, yang sebenar-benarnya raib adalah kedudukan raibullah, yaitu diraihkan. Maksud diraihkan itu bukanlah meminta, diraihkan bukanlah berbuat sehingga kau diraihkan, bukanlah berkeinginan sehingga kau raib, bukan. Dan bukan pula mengalami kaedah, dan bukan pula kau mendapatkan kaedah, bukan. Adapun tingkat raib, yang pertama sekali tingkatan raib di kedudukan awam atau di kedudukan syariat. Yang kedua tingkatan raib di keadaan makam malaikat. Kedudukan raib yang ketiga di tingkat peringkat hakikatullah atau hakikatnya raib. Yang keempat, kedudukan di ma'rifat. Yang kelima, di kedudukan kalamullah, syahadatullah, ketujuh. Dan yang terakhir, di ketingkat raibullah. Adapun 7 tingkat ini, satu yang sebenar-benar raib, satu yang haknya raibullah, yaitu tingkatan raibullah. Nah, sudah dijelaskan di awal tadi. Sesiapa yang meminta raib, maka itu hal keadaan gagal. Sesiapa yang mengangan-angankan raib, maka itu kedudukan gagal raib. Permintaan menghendaki mengikut hal keadaan apa yang diinginkan, apa yang dibuat, meminta upah, meminta faedah, maka ianya gagal raib. Segala sesuatu menginginkan upah, meminta hal keadaan untuk membayar apa yang dibuatnya, maka ini kedudukannya batal. Nah, sampai ke 7 kepahaman raibullah tadi, atau tingkatan 7 raibullah, adakah yang mau ditanyakan kembali? Di tingkatan awal, di tingkatan awam itu,
raib di tingkatan syariat, hilangnya jasad bukan karena kebersihan, kesucian, tetapi dikarenakan satu hal keadaan raib itu sendiri yang dicapainya, atau pencapaian raib itu dengan keilmuan alam atau merujuk kepada hal-hal keadaan keilmuan manusia. Contoh, apabila engkau mentiadakan dirimu, maka akan mendapatkan ketiadaan. Apabila kau mengadakan dirimu, maka yang kau dapatkan kekekalan keadaan dirimu sendiri. Itu kau tidak merujuk keikhlasan keredaan diri Zat Maha Suci. Ini tingkat awam atau tingkat syariat. Ketahuilah bahwasanya kau tidak kelihatan, kau tidak nampak, syaitan jin iblis pun tidak pernah kelihatan wujud tubuh jasad jasmaninya. Jadi itu raib syaitan, raib jin atau raib makhluk. Ini raib yang tidak diredai, raib yang tidak disukai, raib yang tidak pernah ditunjuki atau dibimbing diri yang sentiasa sudah suci, lagi sudah sentiasa disaksikan. Adapun tingkat yang kedua ataupun tingkat tarekat atau jalan raib itu merujuk kepada apa yang dibacanya, apa yang disebutnya, apa yang diketahuinya dalam keadaan syariat juga. Tingkatan yang ketiga menghakikatkan dirinya, menghilang-hilangkan dirinya, mentiada-tiadakan dirinya yang dirinya sudah diadakan. Ini pun raib yang dibuat atau raib yang dikejar, dituju, dicari-cari matlamat untuk menghilangkan dirinya. Seakan-akan dirinya tiada, seakan-akan dirinya tak berdaya apa-apa. Ini sebenarnya sudah berdaya apa-apa. Adapun tingkat hakikat ataupun menuju kemaliban, mengambil satu hukum atau mengambil satu kuasa di luar dirinya, atau pencapaian hakikat menuju makrifat yang dikenalnya melalui keadaan diri tubuh jasad jasmaninya. Mengambil satu paham makrifat, mengenal diri Tuhannya dengan dirinya yang tubuh jasad jasmaninya kelihatan, atau memanusiakan Tuhan, mengalami kesyirikan yang nyata. Inilah yang dikatakan raib yang tidak pernah diredai, atau raib yang tidak pernah dikhandaki, atau raib yang dibuatnya sendiri. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi raib yang manakah yang diredoi itu yang Maha Mulia Duli Tuanku? Yang diraibkan. Maksudnya bukan diri pati ini yang meraibkan diri yang Maha Mulia Duli Tuanku, bukankah begitu yang Mulia Duli Tuanku? Ya itu kepahamannya begitu. Kamu nanyanya itu berbalik lagi. Ya, Maha. Yang kau jelaskan tadi itu, jawaban kau tadi itulah penjelasannya. Ya, itu kau sudah mengulang jawabannya sendiri. Yang kau sendiri tidak paham, itulah jawaban yang kau sebutkan tadi itu. Nah, sekarang tingkatan awal itu sudah paham belum? Atau tingkatan raib di kedudukan awam atau di kedudukan syariat sudah paham belum? Awam melihat kejadian-kejadian yang tidak pernah dilihatnya, yang tidak pernah didengarnya, itu dia mengatakan raibullah, atau hilang. Paham mereka raib itu hilang, tidak nampak, tidak terlihat. Raib yang sebenarnya raib itu tidak menyentuh tanah, tidak dimandikan, tidak disembahyangkan, tidak disolatkan, tidak didoakan. Kalau masih dimandikan, masih menyentuh tanah, masih dibungkus lagi, masih di ini, masih dibacakan ini, masih dibacakan itu bukan raibullah. Assalamualaikum ya Tuan Guruku Ahmad minallah Muhammad aminullah akhirat. Syariat Rasulullah artinya mengikuti apa-apa yang diperintahkan Rasulullah. Apakah raib awal atau raib awam syariat itu tidak sebenar-benarnya raib, Tuan Guru? Sebagaimana awal diri kamu itu disentuh tanah ke tidak? Dibungkus nah. Dulu kau dimandikan, dibersihkan, ya kan? Itu tubuh jasad jasmani kamu. Yang kau itu, ada enggak kau dulu lahir tuh dibungkus? Ada enggak? Pakai baju enggak dulu?
Dari tanahkah kau keluar? Disembayangkankah kau dulu? Mengapa pula akhirnya dibungkus, dimandikan, disembayangkan? Itulah yang dimaksud hal keadaan raib atau kembali di kedudukan syariat. Di kedudukan syariat itu mati pun katanya kembali juga. Binasa jasadnya, dimasukkan ke tanah, dikatakannya kembali. Kenapa? Sebutannya innalillah. Itulah perbezaan.